Sindiket penipuan wang atau skamer semakin ligat mencuri duit orang ramai dengan pelbagai helah. Seorang bekas mahasiswi berdepan detik hitam apabila skamer menggunakan taktik penipuan parcel sebelum melakukan ugutan culik terhadap keluarga. Saksikan laporan jerat skamer disediakan wartawan Arisha Khalil. Sila tunggu sebentar, talian ini akan disambungkan kepada Ibu Pejabat Polis tertinggi. Halo, selamat petang. Ada kita tak? Puan, nombor pasal tracking saya minta puan pun puan kata tak ada. Awak yang telefon saya mesti awak tak, awak telefon saya so awak tahu saya punya nombor tracking. Kalau tak macam mana awak boleh call saya? Saya nak tanya dulu kat dalam akaun bank cik ada berapa banyak? Kenapa nak tanya akaun bank saya pula? Kalau banyak, saya teruskan. Sekarang ni anak kamu ada di tangan kami. Okay. Kalau kamu nak anak kamu selamat, ikut arahan kami. Okey. Apa dia arahannya? Sekarang ni kalau kamu nak anak kamu selamat, ikut arahan kami. Apa dia arahannya? Kamu jangan letakkan panggilan dia. Apa arahannya? Okey, sekarang ni sediakan wang tebusan dahulu. Jenayah ancaman cyber seperti sindiket kiriman bungkusan tidak wujud atau parcel scam antara ribuan kes penipuan yang direkodkan sepanjang tahun 2022 hingga kini. Taktik demi taktik digunakan apabila wang dijadikan sebagai taruhan. Baru-baru ini, sindiket tersebut dikesan menggunakan taktik ransom scam atau ugutan culik selepas memperdaya mangsa melalui parcel scam ke atas 3 ahli keluarga melibatkan ibu bapa dan anak perempuan. ...22 Ogos lalu, mangsa yang baru tamat pengajian sedang menonton televisyen sebelum mendapat panggilan dari sebuah syarikat kurier cawangan Perak. Waktu 22 hari bulan tu, dalam pukul 3 macam tu, saya dapat call. Dia kata ada barang yang tak dituntut. Saya memang ada barang yang saya tak ingatlah barang apa. Jadi saya minta kat dia, boleh tahu tak barang tu barang apa. Ada orang ada buat scan, ada barang-barang yang terlarang. Dia kata 5 keping IC, 5 keping pasport, 5 keping ATM card dengan 1 helai baju. So saya cakap lah, bukan barang saya dan bukan saya punyalah. Kemudian dia bacakan nama dengan IC, memang betul nama saya dan IC saya. Dia cakap kena buat laporan penafian. Bagi membuat laporan tersebut, suspek mendakwa akan menyambungkan panggilan ke Ibu Pejabat Polis Daerah Perak bagi mendapatkan maklumat peribadi mangsa serta mengarahkan mangsa untuk berada di luar kawasan rumah dipercayai bagi mengelak campur tangan pihak ketiga. Dia suruh saya buka website IPD Perak. Sebab kan talian tadi daripada talian BNP. So diorang cakap diorang akan call lagi sekali guna nombor tu. Tapi depan tu 87. Belakang tu memang betul nombor IPD Perak lah. Diorang mula soal saya, barang tu awak tahu tak barang tu tak boleh hantar katanya. Dia buat takut, memang betul-betul takut time tu. Sebab macam polis, dia ada bagi tahu minta nombor mak ayah, info adik-beradik. Lepas habis pada tu diorang cakap laporkan ke IPD Bukit Aman katanya. Kemudian diorang cakap nama saya ada dalam sebagai subahat untuk pengeluaran duit haram semua. Akibat ketakutan diugut individu disyaki menyamar sebagai anggota polis, mangsa mendakwa dia dipaksa merahsiakan perbualan bagi melindungi kedua ibu bapanya daripada ditahan. Diorang ada cakap saya ada buat pengeluaran RM10,000. Saya cakap saya tak ada duit sebanyak tu, saya hanyalah student. Start pada tu dia minta nombor mak ayah untuk jadi saksi. Kemudian saya cakap dia, kalau saksi bolehlah saya bagi tahu mak ayah saya. Kemudian dia orang marah, dia kata dalam siasatan jangan bagi tahu siapa-siapa, awak kena diamkan sebab macam akta kerahsiaan. Orang macam tak boleh, awak nak ke mak ayah awak bersubahat. Mak ayah awak pun akan disoal siasat juga.
Sebelum mengakhiri perbualan, mangsa diarahkan untuk memaklumkan lokasi yang hendak dituju kepada suspek setiap 5 jam menerusi aplikasi sembang digital. Selepas mempedai mangsa, keesokan harinya pula suspek telah menyuruh mangsa untuk keluar dari rumah dan berada jauh dari pandangan keluarga. Suspek kemudiannya telah menyuruh mangsa untuk mematikan telefon bimbit dan mengeluarkan kad SIM selama 3 jam untuk menghalang ibu bapanya pula membuat panggilan kepada mangsa. Selepas anak saya keluar dalam 20 minit, saya terima satu panggilan telefon. Nombor yang bermula dengan 011. Pemanggil tu dia terus menggugut. Dia telah dapat menculik anak saya dan anak saya berada di genggaman mereka dan dia dalam keadaan terdesak. Jadi dia perlukan duit 100,000. Saya kata saya tak boleh transfer sebab saya memang tak ada duit. Lepas tu dia ugut juga, dia kata tak kira, dia nak juga. Saya kata walaupun 1,000 pun dia nak. Saya kata bagi saya masa sekejap boleh tak nak bincang dengan suami. Dia marah saya, dia kata tak boleh letak langsung telefon. Dia akan sentiasa telefon melalui WhatsApp sampailah dia dapat duit. Bagaimanapun, ibu mangsa yang sedang cuti sakit selepas menjalani pembedahan mendakwa sempat berpura-pura pengsan untuk menghentikan perbualan dengan suspek dan mula menghubungi suaminya mengenai kejadian yang menimpa anak kedua dari 4 beradik itu. Bila saya telefon saya tu, masa tu saya tengah ni lah kan, kerja. Dia kata Kak Ngah dicolek kan, dan dia pun nak duit. Jadi saya kata okey, sabar dulu, kata okey, relax dulu. Sekarang ni tahu tak Kak Ngah pergi mana? Tak tahu, dia kata. Dia keluar tadi, dia kata dia tak abang apa. Mau tanya pun dia kata dia ada kerja. Jadi saya kata okey, tak apa. Okey, abah balik. Jadi saya terus balik. Bila sampai tu balik, scammer tu duk cakap dengan isteri saya, bagi saya telefon. Bagi saya telefon, dia ni siapa? Saya bapak dia. Ada apa-apa deal dengan aku? Aku bapak dia. Dia kata aku nak duit, dia kata. Suspek dikatakan bertindak seolah-olah mencederakan mangsa sewaktu perbualan berlangsung apabila ibu bapa mangsa menyatakan jumlah RM100,000 terlalu besar. Saya rasa benda tu real. Dia okey, dia kata mak budak ni dia tak mau bagi kerjasama, pukul dia. Lepas tu saya dengar suara menjerit-jerit. Lepas tu saya mula merasakan yang benda ni macam, sebab yang bercakap pemanggil tu dia macam pengganas dan dia ada suara pukulan, ada macam memukul dan menjerit. Sebab mula tadi wife kata dia nak 100,000 kan. Bila kata 100,000, kita duduk terfikir cerita mana 100,000 kan. Kemudian kalau dia kata dia nak duit, okey, aku dekat 1,000 je. Kalau 1,000, okey, 1,000 pun 1,000 lah. Tadi wife hang cakap dia ada 1,000, dia kata. Jadi 2,000 dia kata aku nak. Dalam hati saya fikir, kata daripada 100,000 dapat 2,000 ni kira bagus juga. Bagaimanapun, ibu mangsa sempat membuat panggilan kepada rakannya yang juga seorang anggota polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda mengenai kejadian itu sebelum melakukan pemindahan wang kepada suspek. Saya sempat screenshot bagi nombor telefon dia dan kebetulan dia tengah cakap dengan suami saya, dia bagi nombor akaun yang kena transfer semua. Jadi polis tu sempat tengok, ni sebenarnya puan scammer. Tetapi masalahnya kita tak tahu di mana anak saya berada. Tu. Jadi kita pun sempat keluar dalam 2,000 sebab memang dah janji. Dia kata kalau dapat dia akan bagi tahu tempat anak tu. Ibarat beri betis nak peha, suspek kemudiannya meminta lagi RM3,000 sebelum anaknya dibebaskan. Saya pun masuk duit. Bila masuk duit, dia nak tengok resip. Bila dia dapat dah, lepas tu ada Cina pula, ada suara Cina. Dia kata 2,000 mana cukup. Dia kata kita nak lagi 3,000. Lepas tu saya dah nak angin dah. Saya kata tadi hang janji aku macam mana, 2,000 hang nak lepas anak aku. Sekarang ni hang nak 3,000. Hang ni janji apa? Saya cakap sampai dia tak boleh cakap.
Saya cakap tadi hang janji kata lepas anak aku dulu dia macam mana janji hang lepas tadi hang dah janji kan. Hang janji aku tadi. Sampai saya menjerit-jerit. Lepas tu dia kata tak apalah, dia katakan sebabkan aku pegang janji aku akan lepaskan. Suspek memaklumkan anaknya berada di sebuah kafe kira-kira 5 km dari rumah mereka. Ketiga-tiga mangsa membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda setelah mendapati anak mereka sebenarnya tidak diculik. Siasatan masih diteruskan. Kita sekarang ni tengah mendapatkan dokumen-dokumen yang berkait dengan akaun yang telah ditransferkan duit tu, dan juga kita tengah dapatkan pemilik sebenar nombor telefon yang telah diberi tu. Kebiasaannya kes-kes yang seperti ini duit tu memang tak dapat kembalilah. Setiap ibu bapa ni jangan mudah terpedaya ataupun terpengaruh dengan panggilan-panggilan telefon yang meminta ataupun menyuruh buat sesuatu. Pihak polis ke pihak custom ke, dia tidak pernah membuat menakut-nakutkan melalui telefon, tak ada. Menurut ACP Zaidi, sehingga Ogos tahun ini, sebanyak 22 kes penipuan atas talian termasuk pasal skam melibatkan kerugian berjumlah hampir RM800,000. Namun resim skam menjadi kes pertama dilaporkan oleh keluarga berkenaan yang berlaku di daerah Kuala Muda. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul, ASP Rahmat Fitri Abdullah, yang sentiasa menggunakan media sosial sebagai platform kesedaran kepada masyarakat, turut berkongsi pendapat mengenai jerat pasal skam ini. Ada satu situasi, ini tak banyak berlaku. Kebetulan kita memang ada order barang. Tiba-tiba ada delivery call. Barang kita sangkut ke, barang kita nak kena bayar ke. Nasihat saya, kena semak dulu, confirmkan. Jika awak tidak ada membuat apa-apa pembelian, tempahan, kenapa awak nak kena terima barang yang awak pun tak tahu, tiba-tiba suddenly orang call kata nak hantar barang. Tidak ada mana-mana panggilan telefon. Kalau panggilan daripada agensi A, tiba-tiba dia sambung ke PDRM. Itu scam lah tu. Dan bila awak dah tahu benda tu scam, apa tindakan yang patut buat? Awak tak perlu respon pun. Dah tahu kan benda tu scam. Perkembangan teknologi maklumat mendedahkan masyarakat kepada jenayah cyber apabila kerap melakukan urusan secara atas talian. Oleh itu, langkah berhati-hati perlu dijadikan amalan. Scammer ini mencuri data kita melalui media sosial kita dan juga link yang kita terima melalui mesej. Link yang awak tengok ada huruf berterabur. Tiba-tiba je dia ada huruf atau ada nombor campur-campur. Kita pun tak boleh nak baca. Itu link tu jangan tekan. Termasuk link yang ada tertulis huruf APK. You nak buat bayaran ke akaun individu, gunakan Semak Mio. Untuk you semak dulu nombor akaun tu. Ada rekod tak? Ada report polis ke atas nombor akaun itu atau tidak? Berapa banyak semakan pencarian ke atas nombor akaun itu? Itu dapat membantu awak. Pengalaman ini menjadi detik hitam dalam diri mangsa selepas terperangkap dalam jerat skamer sehingga mengganggu emosi serta menyebabkan kerugian. Menangis jugalah time tu sebab kita dah pendam seharian benda tu. Kemudian kita pendam seharian, tak boleh nak beritahu orang. Lepas tu rasa macam aku tak bersalah, tapi kenapa aku rasa macam ni? Rasa macam benda kita tak buat tapi orang salahkan. Bila kita nak buktikan kita tak salah, dia macam itulah. Individu yang terlibat di dalam jenayah penipuan atas talian boleh disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun serta sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Laporan Arisha Kalim, 999.